Terima kasih Bukit Katil. Sebenarnya isu presumption of innocence ini dia adalah prinsip yang universal. Malah dalam sistem perundangan Islam ini juga diperakui. Al-aslu al-adam, al-aslu bara'atul zimmah. Dia adalah prinsip dalam perundangan Islam yang diterima pakai dalam sistem konvensional sekarang. Sebab itulah apabila kita menahan seseorang dengan kita meletakkan satu keadaan yang tidak yang keadaan yang sungguh memeritkan bagi mereka, sekaligus secara tak langsung kita telah menjadikan prinsip itu, prinsip presumption of innocence dengan izin, sebagai prinsip yang tidak lagi relevan, tidak penting. Sebab itulah kita kena faham dalam sistem prinsip jenayah ini, hanya presumption of innocence ini saja yang boleh menyelamatkan individu daripada serangan pihak negara. Kita faham dalam jenayah negara yang mendakwa. Kalau tidak ada prinsip presumption of innocence ini, maka kita liberty dengan izin, liberty of individual dalam negara ini tidak akan dapat dilindungi. Sebab itu bukan saja faktor dalaman tahanan itu perlu sesuai, malahan pengenaan bil yang tinggi ke atas mana-mana tahanan juga dia bercanggah dengan presumption of innocence. Bagi saya image polis ini mestilah diperbaiki. Dan kita menyokong apa tindakan yang boleh membaiki imej polis. Sebab itu bagi kita, untuk memastikan imej polis dapat dibaiki dengan lebih efektif, IPCMC adalah remedi yang paling baik. Kita minta supaya Perdana Negeri mengkaji semula penolakan IPCMC tersebut. Dan saya rasa bukan saja imej polis, imej Perdana Menteri juga harus diperbaiki. Imej Perdana Menteri, walaupun Perdana Menteri ini daripada ahli parlimen Barisan Nasional, kita tahu, tapi dia adalah Perdana Menteri rakyat Malaysia, maka imej dia juga patut dibaiki. Baru-baru ini satu delegasi daripada Mongolia minta supaya nak minta jawapan tentang isu Atan Tuya ini. Dan saya telah bertanya soalan kepada parlimen ini, mengapakah tidak diambil tindakan? Kita tahu bahawa ada satu pendedahan daripada Peguam Emerick Sidhu pada 16 bulan 3 2013 dalam AGM di Bank Council. Dia mendedahkan bahawa peguam senior Cecil Abraham telah mengaku depan Emerick Sidhu bahawa Perdana Menteri Ahli Parlimen Sepang pula, minta maaf, slip of tongue. Alah, biar saya relax lah. Slip of tongue pun nak marah ke? Takkan nak buat bantahan kan? Standing order kot, slip of tongue. Ahli Parlimen Pekan dituduh telah mengarahkan Peguam Cecil Abraham untuk menyediakan SD, Certificate Declaration, yang palsu. Maka dari segi perundangan, salah seorang daripada mereka, sama ada ahli parlimen Pekan ataupun Peguam Cecil Abraham atau Ahmad Majid Sidhu, salah seorang mesti melakukan kesalahan. Kalau Ahmad Majid melakukan kesalahan dengan memfitnah Peguam Cecil Abraham, memfitnah Perdana Menteri kita, maka seharusnya pihak kerajaan boleh mendakwa Ahmad Majid Sidhu di bawah Seksyen 500. Kalau kesan seperti mana mereka boleh mendakwa timbalan Presiden PAS kerana bercakap tentang sejarah. Tak pernah dalam sejarah dunia ini kita tak serah sejarah bawa di mahkamah. Ini pertama kali di Malaysia. Apabila seorang mengatakan kita harus iktiraf seorang pejuang kemerdekaan, dibawa ke mahkamah. Malu jangan petua. Tapi mereka boleh dakwa. Tuan Haji Mat Sabu di mana Presiden PAS didakwa kerana memfitnah orang mati. Sekarang Ahmad Majid Sidhu memfitnah orang hidup, tak didakwa di mahkamah. Kalau sekiranya Ahmad Majid Sidhu bercakap benar, maka Peguam Cecil Abraham Pekan telah melakukan kesilapan, telah melakukan kesalahan. Jadi salah seorang mesti melakukan kesalahan. Kenapakah tiada siasatan dibuat ke atas mana-mana tiga individu ini? Kenapa? Kalau kita nak membersihkan imej negara kita, Perdana Menteri kita, kita minta siasatan dibuat supaya Perdana Menteri kita mencabar, buat laporan polis, saman. Kalau polis tak nak, saman fitnah. Seperti mana Presiden PAS, ahli parlimen Marang, apabila dituduh sebagai pengganas nombor 3 Al-Qaeda oleh akhbar Daily Mirror di England, kita PAS bawa kes ke mahkamah.
dan Akhbar Daily Mirror minta maaf, bayar ganti rugi kepada Presiden PAS. Ini menunjukkan pemimpin yang ada integriti. Nama diburukkan, dibawa ke mahkamah. Perdana Menteri kita, ahli Parlimen Pekan, difitnah oleh akhbar Perancis. Tak mau saman. Kalau tak ada duit, kita boleh buat derma ahli Pakatan Rakyat, bagi duit. Tak ada peguam, saya Surendra Tapasing boleh jadi peguam Perdana Menteri untuk saman, tak ada masalah. Saya tahu peguam UMNO takut. Kita tolong sebab dia Perdana Menteri kita. Walaupun kita mungkin berada parti. Sebab itulah kita minta supaya siasatan dibuat. Sebab isu Tantoh Yai ini isu yang memalukan. Seorang gadis pengerang mengatakan kita datang pendatang tak selamat. Ni orang datang dengan selamat, orang datang dengan cara yang sah pun tak selamat. Sebab itulah kita minta supaya isu ini, saya mencadangkan supaya Perdana Menteri ahli Parlimen untuk membuat laporan polis ataupun menyaman pihak-pihak itu supaya nama beliau dapat dibersihkan. Saya rasa ahli Parlimen Barisan Nasional juga boleh menyokong saya dalam hal ini. Dan saya ingin juga bertanyakan, saya juga ingin membawa tentang isu akta hasutan. Kita tahu pada 11 bulan 7 2002 ahli Parlimen Pekan telah membuat satu ucapan dalam majlis jamuan makan malam Jabatan Peguam Negara di Pusat Konvensyen KL dan Putrajaya. Beliau mencadangkan, beliau mengatakan kerajaan akan menggantikan akta hasutan dengan akta keharmonian nasional. Dari segi perundangan, apabila kita berjanji ini, kita create dengan izin satu legitimate expectation. Maknanya mana-mana individu sehinggalah akta ini digantikan tidak akan didakwa di bawah akta ini. Ini adalah dari segi perundangan. Tetapi malangnya, dalam keadaan kerajaan mengatakan akan menghapuskan akta hasutan, kita lihat ramai rakyat yang tidak berdosa masih lagi dibawa ke mahkamah di bawah akta hasutan. Yang lebih malang lagi, mereka-mereka yang kritikal pada Barisan Nasional yang didakwa di mahkamah yang terbaru naik Presiden PAS. Sebab itulah saya ingin menyarankan Menteri Dalam Negeri, Peguam Negara, sila tarik balik pendakwaan kepada mana-mana individu di bawah akta hasutan kalau kamu benar-benar berjanji ingin menghapuskan akta tersebut. Kalau tidak, ini bukan janji dicapati, ini janji dicapati. Sebab itulah kalau kerajaan berjanji, rakyat mestilah mesti percaya pada janji tersebut. Kalau kamu janji nak hapuskan akta, mesti hapuskan sungguh, jangan dakwa. Sebab itulah saya mengharapkan kerajaan tarik balik terhadap dakwaan di bawah akta hasutan ini. Dan saya juga meminta supaya satu siasatan dibuat hasil pendedahan. Dalam periode lepas kita lihat telah didedahkan oleh Nielsen Media Research, satu analis ataupun satu consumer analyst yang mendedahkan selepas pilihan raya dibubarkan, kita lihat Jabatan Perdana Menteri telah menghabiskan ataupun telah spend 73 juta berkaitan dengan periklanan untuk Barisan Nasional. Sebab itu kita minta satu siasatan dibuat. Bagaimana 73 juta dihabiskan untuk berkempen bagi Barisan Nasional, sedangkan Nestle, satu syarikat besar, hanya spend 25 juta saja untuk periklanan. Jadi ini adalah wang rakyat. Sebab itu kita ingin supaya satu siasatan dibuat oleh SPRM supaya menyiasat bagaimana wang sebanyak ini digunakan untuk kepentingan Barisan Nasional saja, tidak. Sedangkan 73 juta kalau digunakan untuk membina rumah mampu milik, baru banyak rumah yang boleh kita tolong. Sebab itulah kita minta satu siasatan dibuat hasil daripada pendedahan Nielsen Media Research ini. Sebab kita tak mahu wang sebanyak ini disalahgunakan semata-mata untuk memenangkan mana-mana parti yang bertanding. Dan saya juga ingin merujuk kepada ucapan Tita Diraja berkaitan dengan isu rumah mampu milik. Saya ingin membawa perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa ada satu isu yang berlaku di Sepang, di Dengkil. Baru-baru ini rumah pangsa kos rendah di Taman Permata Dengkil, salah satu blok, dia ada 4 blok, ada satu blok di situ yang telah retak. Mereka ini adalah penduduk bekas pekerja ladang daripada Perang Besar, ladang Sedley, ladang Galway, ladang Modingley.
semua mereka dipindahkan hasil daripada pembangunan KLIA, dan mereka ditetapkan di rumah pangsa, sedangkan kerajaan telah berjanji akan membina rumah teres untuk mereka. Dan baru-baru ini yang dipertua, rumah mereka telah retak dan mereka terpaksa tinggal di kemah. Dan saya telah meneliti dokumen-dokumen dikemukakan kepada saya oleh penduduk. Saya mendapati kerajaan negeri Selangor telah bersetuju memperuntukkan tanah sebanyak 18 ekar untuk mereka ini dipindahkan. Tetapi malangnya, pihak Kerajaan Barisan Nasional, Kementerian sehingga Perumahan sehingga kini gagal menyediakan rumah. Walaupun Kerajaan Selangor telah menyediakan tanah 18 ekar, kerajaan telah gagal menyediakan rumah. Sebab itu saya memohon supaya kerajaan, khususnya Menteri Perumahan ini dapat mengambil berat tentang isu ini, kerana di sini ada lebih kurang 400 isi rumah yang perlu dipindahkan. Sebab janji yang telah diberikan, mereka akan dipindahkan di rumah teres. Sekarang mereka timbal di rumah pangsa yang keadaan yang dhaif, dan yang lebih malang lagi, mereka juga dalam keadaan ketakutan kerana rumah mereka dalam keadaan retak. Sebab itulah lagi sekali saya meminta supaya kerajaan mengambil berat tentang isu ini. Dan saya juga baru terima jawapan daripada pihak Kementerian Kesihatan, walaupun telah ada tapak, telah diluluskan tapak bagi pembinaan Hospital Sepang di Bandar Baru Salak Tinggi, tapi nampaknya kerajaan tak mahu buat, dengan alasan konon dah ada hospital di Serdang dan juga di Putrajaya. Saya nak minta ramai penduduk yang berungut, apabila mereka pergi Putrajaya, mereka terpaksa queue yang panjang, sebab jumlahnya pesakit dengan jumlah kaki tangan terlalu tidak match. Sebab itulah saya minta kerajaan kaji semula, Kementerian Kesihatan kaji semula. Tapak dah ada dah, kenapa tak mahu bina? Jangan takut, hospital ni semua boleh, UMNO boleh masuk, semua orang boleh masuk. Jangan takut, ini bukan untuk rakyat semua. Sebab itulah saya minta supaya kerajaan melalui Kementerian Kesihatan dapat mengkaji semula keputusan tak mahu membina hospital di Sepang itu. Sebab Sepang mengandungi 3 don, yang mana kalau mereka nak daripada Tanjung Sepat nak pergi Putrajaya ataupun nak pergi ni agak menemui kesukaran di situ. Jadi saya harap kerajaan kaji semula tindakan ataupun keputusan untuk tidak mahu meneruskan pembinaan hospital di Sepang dengan alasan dah adanya. Boleh golong, habiskan. Terima kasih. Dan saya juga di sini ingin membuat beberapa cadangan. Kita tahu dalam setiap kali pilihan raya, isu-isu berkaitan dengan perkauman sering dimainkan. Saya lihat filem Tanda Putera, yang telah membuat satu fitnah ke atas yang berhormat Galang Patah. Isu-isu 13 Mei sering dimainkan beberapa kali oleh pihak. Saya nak mencadangkan supaya 13 Mei ini untuk kita mengelakkan ataupun nak buang tragedi yang berdarah ini daripada minda kita semua, supaya generasi muda ini tidak lagi dibawa dengan isu ini. Saya ingin mencadangkan 13 Mei ini menjadi hari perpaduan kaum Malaysia, supaya kita boleh mewujudkan perpaduan kaum pada hari tersebut. Kita lupakan sejarah lama, sejarah berdarah, kita masuk fasa baru, kita menjadikan 13 Mei sebagai hari perpaduan kaum ataupun hari kemesraan sama kaum. Itu cadangan saya. Dan saya juga mencadangkan bagi membolehkan dalam pilihan raya akan datang kita mendapat satu proses pemilihan ataupun pilihan raya yang lebih baik. Saya nak mencadangkan, pertamanya, parti-parti politik diberi kebebasan untuk operate ataupun sistem televisyen mereka sendiri, supaya ada satu siaran khas. Sebab tidak lagi kita berkempen macam sekarang ni, pukul 12 malam. Kami pembangkang yang teruknya terpaksa ceramah sampai pukul 12 malam. BN tak apa, mereka boleh berceramah di TV dan sebagainya. Kami terpaksa jumpa rakyat melalui kaedah konvensional. Sebab itu saya mencadangkan ada solusi, bagi lesen kepada kami. Kami akan tunjukkan Barisan Nasional macam mana nak buat TV, macam manakah cara terbaik untuk kita menyelesaikan masalah media, akses media ini. Dan saya juga nak mencadangkan supaya ditakwimkan tarikh pilihan raya, supaya kita tidak jadi pak nujum. Setiap kali pilihan raya kita asyik meramalkan bulan 3, bulan 4, bulan 11, tak pernah betul. Sebab itu kita minta supaya ditakwimkan, supaya parti-parti politik diberi ruang yang secukupnya untuk berkempen. Yang ketiganya, saya meminta setiap kali nak pilihan raya
kita adakan satu perdebatan antara Perdana Menteri dan Ketua Pembangkang, dibuat secara live setiap kali nak pilihan raya. Buat secara live, bukan sekali, mungkin 2 kali di universiti dan sebagainya. Terima kasih. Betul.